suap. Bapak saya selalu suap mak saya. Makan suap. Kadang masak peluk mak daripada belakang. Tu lagi seram. Laga-laga pipi pula kan. Itu sunnah Nabi. Nabi dukung isteri kat belakang, laga-laga pipi. Haji ada buat je. Dukung isteri. Balik nanti dukung buat je, jangan lupa. Tapi tengok saiz lah jangan sekali angkat je. Duduk juga kan, tak orang bangun kan. Angkat sekali. Dukung. Paling tak faham, mak masuk sebelah air, bapak masuk sekali. Tu paling tak faham. Mana dia belajar tak tahu. Saya baru-baru ni baru baca riwayat Bukhari, suami isteri mandi sekali ni dapat pahala sunnah. Haji boleh je mandi sekali. Boleh bang mandi sekali. Tapi jangan ajak mertua, menantu semua mandi pula. Keluar suami isteri je mandi sekali sunnah. Segan lah ustaz kan. Tua-tua ni mandi pula. Bukan pula ustaz ni. Kalau malu, ustaz kata mandi apa? Buat-buat mandi jenazah kan, belajar-belajar. Yang awak jenazah abang mandikan lah. Pakai kapur baru semua sekali kan. Romantik lain pula dah berumur kan begitu. Janganlah bang, tak bangun-bangun pula kan. Dan abang kakak sunnah Nabi, suami isteri berkasih sayang. Tapi dengan anak-anak garang. Bapak saya tak pernah cakap dengan anak. Garang. Hari-hari tak pernah berbual dengan anak. Satu hari tak pernah cakap langsung. Tak ada anak berani. Sampai sekarang 12 anak beradik tak ada berani cakap dengan ayah tu. Jarang. Yang naik kereta saya, semua mengelak je nak bawa bapak saya, takut. Kena marah je bawa kereta, marah je kan. Dia jauh sikit, break jauh sikit. Kanan, kau ni. Jadi semua tak berani, dah tua-tua kena marah. Jadi saya seorang je berani bang. Bawa dengan saya, kurang sikit marah dia. Lepas tu abang kakak, bapak saya. Masa saya dah jenam, saya pergi masjid ikut pintu belakang. Sampai masjid, saya dengar ceramah-ceramah kat masjid. Saya belajar kenal Allah, belajar kehidupan Nabi. Masjid saya tak ramai orang datang. Masjid saya kurang orang datang. Semayang jemaah 3-4 orang je. Imam, Bilal, Tok Siap, pengusi 4 orang. Kadang imam demam, Bilal tak ada. Jadi saya pada tingkatan 1 dah jadi imam kat masjid saya je. Tarawih memang kena jadi imam dah. Sebab dia orang gila-gila 4 orang tu. Demam-demam je dia orang. Gila. 4 orang je macam mana? Hari-hari dah penat juga. Tak ada orang datang. Demam pergi kejut. Pak Imam semayang. Tak larat lah ni. Demam lah saya ni. Kau je lah si imam. Kat masjid tak ramai. Tak ada orang. Tak ada orang peduli sangat. Masjid saya tu. Jadi ada orang berdakwah-dakwah tu datang. Dia orang banyak ngajar saya mula-mula tu. Jadi bila dia orang balik, saya nangis je. Jadi mula-mula dia orang balik, saya nangis. Jadi setiap kali dia orang datang tu sekejap je, 2-3 hari balik. Jadi abang tahu apa saya buat? Saya naik atas bukit. Bila dia orang balik, saya lambai daripada jauh. Tahu sebab apa je? Sebab lepas dia orang balik, saya sedih. Saya tak bagi dia orang balik. Lepas dia orang balik, dah tak ada orang nak ajar saya semayang. Dah tak ada orang nak teman iktikaf kat masjid. Dah tak ada orang nak berdakwah anak-anak muda kat taman-taman. Dah tak ada orang nak cerita sunah-sunah Nabi. Jadi bila dia orang balik, saya nangis lah, lambai pada atas bukit. Sebab dah tak ada orang nak ajar. Tak ajar saya masa kecil-kecil tu, masa 12 tahun, 13 tahun. Abang kakak, saya balik tu hari-hari saya doakan mak bapak saya. Saya percaya hati manusia dan genggaman Allah. Tapi saya tak rasa bapak saya boleh berubah, mak saya. Saya balik rumah, saya baca Quran hadis dalam bilik. Saya nyuruh abang kakak tak ada kat rumah. Balik lepas isyak kat masjid, balik rumah. Saya sebelum waktu semayang kat masjid. Subuh-subuh ke masjid, daripada jam 6. Tengah-tengah baca Quran hadis dalam bilik. Baca ajar adik, ajar Quran. Tiba-tiba mak masuk bilik. Bila mak masuk, ingat mak marah, mak saya tak marah. Tiba-tiba dia nangis. Mak saya nangis. Tiba-tiba mak saya nak belajar kenal Allah, belajar semayang, belajar Quran, belajar tutup aurat. Berubah mak saya tiba-tiba je. Lepas 6 bulan, hari-hari saya doakan bapak saya. Saya masa tu semangat berdakwah bang. Saya tingkatan 1, 7 orang kawan saya ajak masuk Islam. 7 orang. 4 kekal sampai sekarang, 3 tak kekal. Ada seorang cikgu Cina, dia tengah mengajar, saya tengok je dia. Nangis saya tengah dalam kelas sains. Kesian cikgu Cina ni. Masuk neraka dia lagi. Jadi, habis je kelas Cina, kelas tu je, saya terus berlari kat depan peluk. Cikgu, tolonglah cikgu. Saya tak nak cikgu masuk neraka. Mengucaplah cikgu. Cikgu dah belajar tua, takkan tak kenal Tuhan lah sekali cikgu tu. Lepas kaki tangan saya. Saya peluk kaki dia. Macam zaman dulu je, baca buku sejarah banyak cerita Nabi peluk orang masuk, ajak orang masuk Islam. Pegang kaki pula. Cikgu, mengucaplah cikgu. Cikgu tu kan. Cikgu, mengucaplah cikgu. Tuhan satu cikgu. Allah Tuhan kita. Mana ada Tuhan lain cikgu. Mengucap cikgu tu. Dah nangis saya pegang. Saya tak nak cikgu baik. Cikgu nanti masuk neraka tu cikgu. Last sekali kawan-kawan saya tarik tangan saya. Cikgu lain dah datang tengok budak ni histeria ke apa. Ustaz-ustaz pun dah panik dah semua sekali datang.
Budak-budak je, memang lama kat saya jadi teruk juga saya. Macam sakit sekejap. Saya pegang kaki, cikgu tarik. Budak-budak tarik. Tarik kaki sampai putus tak. Kalau lepas kaki cikgu sampai bila. Cikgu mengucap cikgu kan sampai sudah. Tarik dan tangan kau semua jadi ular. Aku tengah berdakwah ni. Allah tolong aku dulu kecil je. Dulu mulut tu ni sikit lah. Aku ajar sikit. Sampai cikgu telah sekali mengucap dia. Lepas tu dia lari tak jumpa-jumpa saya dah. Hari-hari tu je pada kecil. Habis semua. Saya kalau jumpa kawan-kawan bapak saya datang rumah kan. Dia minum arak lah rumah Cina. Kat luar tu anak-anak dia kat luar. Habis semua saya ajar mengucap. Lalas saya dakwah semua je sampai sudah. Sampai dia yakin lah. Berdebat lah. Walaupun tak ada ilmu. Saya putar je. Ikut mana boleh putar jawab. Bukan pakai ilmu sangat. Pakai putar je. Memang saya dah biasa dah berdebat dari kecil. Memang itu je. Cuma dah tua ni tak tahu. Mungkin dah penat kot berdebat kan. Lepas tu je memang semua je. Habis semua cikgu saya banyak yang ada 2, 3, tinggal 1, 7. Lepas tu kita 2 pun ada. 7 orang masuk Islam tinggal 1. Sampai hari macam tu. Abang kakak. Tapi dengan mak ayah, cikgu yang dakwah saya pesan dengan mak ayah ni jangan dakwah. Tunjuk akhlak dengan mak ayah. Jadi saya kat rumah picit kaki mak. Mak pun heran. Apa benda kau ni nak picit. Tengah picit nangis. Kenapa nak? Tak ada apa mak. Sedih. Risau mak masuk neraka. Nangis. Picit pula kaki bapak. Bapak pula garang. Bapak pakai je. Tak ada bunyi apa. Cina. Sana kita dia panggil macam halau kucing je. Dia bapak saya macam tu garang. Macam tu dia macam halau kucing je. Dia macam kurang bercakap bang. Saya pun picit kan. Kenapa kau ni? Picit. Picitlah kuat sikit kata kan. Dia picit kuat sikit. Hari-hari macam tu abang kakak. Sampai bapak saya tahu saya begitu. Ramai kawan anak-anak, kawan-kawan dia marah. Saya ajak masuk Islam apa semua sesedara saya. Bapak saya marah, saya belasah saya betul-betul. Lagi dia belasah, lagi jadi gila saya. Menangis dalam bilik pula je. Ya Allah, tolonglah ya Allah dalam bilik. Hari-hari macam tu. Hari-hari saya doakan bapak saya. Tapi hati kecil saya kata bapak saya tak boleh dapat hidayah rasanya. Lepas 6 bulan, saya tengah baca Quran hadis dalam bilik. Saya tak tengok TV dah je. Semenjak dia jam 6 tu memang takut. Terbayang opak masuk neraka je dalam otak saya. Jadi TV pun tak tengok je. TV tu kalau ada gambar seksi je tu. Tu yang saya wayar tu cabut. Kerana saya gunting. Pening kepala bapak saya ganti TV je dia. Dia kuat tengok cerita Cina. Hari-hari je macam tu. Gunting wayar lah apa. Rosak hari-hari. Siapa rosakkan ni? Engkau rosakkan bit. Tak ayah. Tuhan agaknya tentukan agaknya kan. Rosak ayah punya TV. Dulu kecil bang. Gambar mak saya gantung-gantung, seksi semua turun. Kecil-kecil mula-mula dapat bang. Sekarang tak macam tu lah. Dulu mula-mula dapat. Dia terkejut sekejap kan. Tak sempat nak sesuaikan diri. Tengah-tengah saya baca Quran hadis. Tiba-tiba bapak saya datang dekat. Maaf dia pun nangis. Di gigi sebelah saya dia nangis. Bik boleh tolong ayah? Boleh tak ajar ayah kenal Allah? Ajar ayah sembahyang. Ayah saya terus nangis tak berhenti. Mak saya dah nangis dah. Saya pegang tangan ayah saya. Bawa pergi ambil uduk. Pukul 10 malam. Saya bawa balik pada masjid. Lepas isyak. Semasa isyak. Kat masjid saya lepas isyak tu ada mesyuarat. Lepas mesyuarat tu balik. Saya sampai kat rumah. Saya tengah buat taklim. Bapak saya duduk. Dia nangis. Saya pegang tangan dia bawa pergi bilik air. Saya nangis tak berhenti je. Masa tingkatan 1 dah hujung dah. Macam mimpi. Saya pun tengok ayah saya nangis. Saya jadi imam di makmum. Sepanjang semayang tu ayah saya nangis tak berhenti. Bila saya semayang, bapak saya makmum, dia nangis. Dia habis semayang, dia tanya, Bit, Allah maafkan ayah tak? Ayah jahat, ayah tak pernah kenal dia. Ayah tak pernah terima kasih pada dia. Dia maafkan ayah tak? Nak, dia kata kat saya, nak. Mesti Allah tak maafkan ayah kan? Mesti dia tak akan maafkan. 60 tahun dah ayah jahat. Minum arak. Macam-macam lah bapak saya. Saya cakap kat dia, ayah nak tahu tak siapa yang bawa ayah hari ni sembahyang kenal Allah? Ayah tahu tak siapa? Ayah, bukan Ebi. Ayah, bukan mak. Ayah, bukan siapa-siapa. Ayah tahu tak siapa yang buka hati ayah untuk kenal Allah? Untuk sembahyang. Ayah saya terus nangis. Ayah, nak tahu tak siapa? Siapa nak? Allah yang bagi ayah hidayah hari ini. Dan Allah yang maha melihat, dia sedang menyaksikan ayah sekarang. Dan dia maha penyayang, dia nak maafkan ayah. Siapa dia beri syahadah, dia beri dekat dengan Allah, itu tanda Allah sayang dia. Abang kakak tahu tak semua abang kakak depan saya? Siapa yang beri abang kakak semua hidayah? Allah Subhanahu Wa Taala.